ramai. Baik, kenapa dinamakan Nabi Ibrahim dengan ummah? Wasummiya Ibrahim bidzalik, dinamakan Nabi Ibrahim sebagai ummah ataupun sebagai imam likamalihi wastijma'ihi fadail la takadu tujad illa mutafarriqah fi ashkhasin katsirah, kerana sifat kesempurnaannya dan terhimpun padanya kelebihan-kelebihan yang hampir-hampir tidak didapati pada orang lain kecuali secara berasingan. Sebahagian besar sifat kebaikan, sifat kehebatan ada pada Nabi Ibrahim, ada pada dia, tapi pada orang lain tidak semua begitu. Mungkin sifat yang pertama ada pada Nabi Ibrahim, ia ada pada orang ni rasul ni, tapi orang lain tak ada. Adapun sifat kedua ketiga ada pada rasul yang lain pula, mana secara mutafarriqah, berasingan. Tapi pada Nabi Ibrahim ianya terhimpun. Adapun qanitan maknanya seorang yang muti'an lillah, yang taat kepada Allah, qaiman bi amrihi, yang berdiri melaksanakan perintah Allah. Daripada asalnya perkataan qanata yaqnutu juga dengan maksud berdoa selain daripada maksud berdiri. Qanata yaqnutu juga boleh dengan maksud tekun beribadat sehingga senyap sunyi, senyap. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perkataan qanitin, peliharalah kamu akan salat wusta, ini salat asar. Peliharalah kamu salat 5 waktu, termasuklah salat wusta, salat asar, dan berdirilah kamu, yakni untuk menunaikan salat dalam keadaan qanitin. Qanitin sama dengan qanitan. Ini untuk seorang itu qanitan, dia betul-betul dia mari situ dalam bentuk apa dia tu, dia jadi khabar kana Nabi Ibrahim, untuk menceritakan sifat Nabi Ibrahim. Qanata yaqnutu juga dengan maksud doa. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, afdalus salah tulul kunut. Salat yang afdal adalah yang panjang kunut. Kunut ni adalah isim masdar daripada qanata yaqnutu. Kunut di sini maknanya al-qiyam. Salat yang afdal adalah salat yang panjang qiyamnya. Kunut di sini maknanya qiyam. Qiyam merujuk kepada berdiri lama untuk baca ayat panjang. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang qanitan, yang tekun dalam beribadat dan taat kepada Allah. Tekun beribadat, qanata yaqnutu. Dalam kisah isteri-isteri Rasulullah, ayat di awal surah, ayat di awal juzuk 22, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Dan sesiapa yang tekun beribadat di kalangan kamu, maksud kamu tu para isteri Rasulullah, wa may yaqnut minkunna, sesiapa di antara kamu yang tekun beribadat kerana Allah dan mentaati akan Rasulnya serta melakukan amalan yang saleh, kami akan berikan kepadanya pahala 2 kali gandaan, dan disediakan untuknya rezeki yang mulia. Maknanya isteri Nabi ni kalau buat ibadat, dia dapat lebih pada orang lain lagi. Dan ibadat tu disebut dalam ayat dengan perkataan qanata yaqnutu wa may yaqnut. Nabi Ibrahim adalah seorang yang qanit. Di sini dia mari dalam bentuk khabar kana qanitan, yakni muti'an li awamirillah, seorang yang mentaati akan perintah Allah. Kemudian sifat berikutnya adalah hanifan. Sifat yang disebut bagi Nabi Ibrahim adalah hanifan, maknanya ma'ilan 'anid dinil batil ila dinil haqqil qayyim. Seorang yang jauh daripada agama yang batil kerana menuju kepada agama yang benar lagi lurus, tepat, agama yang berkualiti. Itu hanif. Sebab itu sebelum
lahirnya Nabi SAW di Mekah, maka dikatakan sebahagian penduduk di Mekah menganut agama Hanif dipanggil. Hanif merujuk kepada saki-baki ajaran Nabi Ibrahim yang masih diketahui oleh setengah orang di Mekah. Maknanya bukan semua orang di Mekah masa tu zaman jahiliah menyembah patung berhala, tidak semua. Ada di antaranya Yahudi pun ada, Nasara pun ada, walaupun tak ramai. Dan ada juga setengahnya yang mengikut agama peninggalan Nabi Ibrahim. Sebab tu istimewa Nabi Ibrahim tu, kita hingga dalam selawat kita yang afdal adalah selawat Ibrahimiyah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah menyatakan bahawa Nabi mengajar kepadanya selawat yang paling afdal, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kenapa pula selawat dan berkat salam itu disebut bersama, bukan sahaja untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi Ibrahim? Dia mesti ada sebab. Dia ada kaitan dengan nak lawan hujah golongan Yahudi dan juga golongan Nasara. Sebab Yahudi Nasara masing-masing mengaku bahawa Nabi Ibrahim ni adalah pengikut mereka. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang yang bersifat ikut agama Yahudi dan tidak juga ikut agama Nasara. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tetapi dia adalah seorang yang bersifat hanif. Hanif maknanya jauh daripada agama yang salah, yang batil, tapi ikut agama yang benar. Seorang yang muslim, tunduk kepada Allah, dan bukanlah dia dari kalangan yang musyrik. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uh. Sesungguhnya orang-orang yang utama terhadap Ibrahim adalah orang yang ikut dia, orang yang mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Juga wahadzan nabi, juga nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi, dalam surah Ali Imran. Sebab siakul ayah, sebenarnya ayat tu bila cerita Nabi Ibrahim di sini, dia ada kaitan dengan nak lawan hujah golongan Yahudi Nasara. Perhatilah mana-mana ayat. Waktu kita belajar Quran, belajar tafsir ini, kena ada tadabbur. Rujuk dari surah Baqarah di akhir juzuk pertama. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu ikut agama mereka. 2, 3, 4 ayat lepas tu mari cerita Nabi Ibrahim. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Kisah Nabi Ibrahim disebut dalam beberapa ayat yang ada kaitan dengan cerita Yahudi Nasara. Begitu juga ayat tadi dalam surah Ali Imran. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Sebab rupanya ada pertalian untuk menolak hujah golongan Yahudi Nasara yang masing-masing mendakwa bahawa Nabi Ibrahim ni ada seagama dengan mereka. Dan tidaklah Ibrahim itu minal musyrikin, dari golongan yang musyrik. Ada berapa sifat semua sini? Baik, kita habiskan dulu sebelum kita buat kesimpulan tentang berapa sifat yang ada. Yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat pula, sifat yang keempat, syakiran li an'umi, seorang yang mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang yang syakir. Syakir maknanya seorang yang sangat bersyukur akan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, sama ada nikmat itu sedikit ataupun banyak. Kemudian ijtabahu, Allah Ta'ala telah memilihnya. Allah Ta'ala memilihnya untuk linnubuwah, untuk menerima pangkat kenabian.
wa hadahu ila siratim mustaqim, memberi petunjuk kepadanya untuk menuju kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, berikutnya diberikan untuknya kebaikan di dunia. Maksud kebaikan di dunia, innallah habbabahu ila jami'il khalqi, Allah Ta'ala menjadikan kasih kepada Ibrahim tu oleh semua makhluk, semua suka ke dia ataupun sayang kepadanya. Fakullu ahlil adyan yukirru nabi sawa'al muslimuna wal yahuda wan nasara, semua ahli-ahli agama, maksud agama ni agama langit. Agama langit bukan Islam sahaja, termasuk Yahudi, Nasara, mengakui akan perkara itu, sama ada mereka itu al-muslimun, orang Islam, al-yahud dan al-nasara. Masing-masing untuk mengaku bahawa Ibrahim itu adalah sama dengan agama anutan mereka. Maka di sini Allah Ta'ala menegaskan bahawa Ibrahim sama dengan kita lah, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk dalam ayat di akhir surah Al-Hajj, ayat terakhir surah Al-Hajj, ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah kamu kerana Allah dengan jihad yang sungguh-sungguh. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Dialah Allah yang telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan dalam agama ini sebarang kesusahan, kerana ini adalah agama yang diwarisi petunjuknya daripada Nabi Ibrahim, agama peninggalan millah. Millah merujuk kepada cara kehidupan. Millah ni cara beragama yang ditinggalkan. Bapa kamu millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu, dia yakni Allah yang telah menamakan kamu Islam sebelum ini. Jadi Islam ni sebenarnya tidak untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Mana-mana umat terdahulu yang ikut agama Nabi mereka hak asal memang Islam juga, termasuklah pengikut Nabi Ibrahim sampai dia. Dialah Allah yang telah sammakumul muslimina min qablu, yang telah menamakan kamu sebagai muslimin, orang Islam sebelum ini. Termasuklah wa fi hadza, dalam kitab Al-Quran ini, liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, supaya rasul menjadi saksi ke atas kamu, wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kamu pula menjadi saksi untuk semua manusia tentang keislaman kamu. Jadi Islam ni merujuk kepada sesiapa yang ikut asal ajaran Nabi mereka. Cuma gelaran Yahudi dan Nasara tu dia mari selepas berlaku ada inhiraf, penyelewengan dalam ajaran agama, sehingga lekat dengan gelaran itu. Asalnya sesiapa yang ikut ajaran yang asal yang benar daripada Nabi mereka, maka dia juga adalah Muslim. Baik. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, supaya ikutlah akan millata Ibrahim hanifa, ikutlah agama cara kehidupan Nabi Ibrahim yang lurus ini. Apa perkara yang Allah Ta'ala nak beritahu disikat dengan Ibrahim? Iaitu agama Nabi Ibrahim yang benar-benar mentauhidkan Allah, yang benar-benar mentauhidkan Allah. Sebab kaum musyrikin di Mekah semasa ialah apa dia, di zaman jahiliah kan banyak patung berhala, dan orang musyrikin tahu bahawa Kaabah yang ada di Mekah itu Nabi Ibrahim yang memulakan pembinaannya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail yang mengangkat asas binaan untuk membina Kaabah. Dan orang yang pertama yang membawa fahaman berhala Amru bin Khuzai, Amru bin
apa dia, Amru, gelar dia Amru Khuzai, seorang jahiliah yang mai daripada negara luar. Dia bawa satu patung, dia kata moleklah letak patung ni untuk kamu lebih dekat dengan Allah. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi kata, aku melihat Amru Khuzai ini yajurru qasbahu fi nar jahannam, dia mengheret tali perutnya dalam neraka, kerana dia lah orang yang pertama bawa patung berhala di keliling Kaabah. Sebab asalnya Nabi Ibrahim mengajak manusia supaya menyembah Allah dan mentauhidkannya, tak terlibat dengan apa-apa perkara syirik, tidak terlibat dengan amalan syirik. Tapi bila dah syirik itu berkembang, nak cuci balik itu sangat payah. Tapi sama Nabi Ibrahim tu dah ada, dah syirik tu ada dah, sebab ayah Nabi Ibrahim sendiri terlibat dengan kerja buat patung jual, ayah dia sendiri. Tapi tempat lain lah, itu di kawasan lain lah, bukan di bumi Mekah. Itu di negeri, kawasan negeri Iraq. Maka di sini Allah Ta'ala hendak menjelaskan kepada manusia, khususnya kepada golongan Yahudi dan Nasara, bahawa Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang benar-benar lurus dalam beragama dan jauh daripada syirik. Maka diulang sekali lagi, wa ma kana minal musyrikin, wa ma kana minal musyrikin. Dalam ayat sebelumnya, walam yakum minal musyrikin, diulang sekali lagi, tidaklah ia di kalangan orang yang musyrik. Dan sebenarnya doa iftitah kita baca, ada sahabat dalam hadis Nabi lah dibaca begitu. Di antaranya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ataupun wa ana minal muslimin. Ayat itu sebenarnya dipetik di akhir surah. Doa itu sebenarnya ada persamaan dengan ayat di akhir surah Al-An'am. Surah Al-An'am cerita tentang Nabi Ibrahim. Innal ladzina farraqu dinahum man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Itu dia ada ayat tentang millata Ibrahim. Qul innani hadani rabbi, katakanlah sesungguhnya Tuhanku yang memberi petunjuk kepada aku, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, iaitu dinan qiyaman, agama yang qiyaman, qiyam yang mustaqim, yang lurus, yang betul, yang merupakan millata Ibrahim hanifa, agama cara hidup Nabi Ibrahim dari segi beragama. Wa ma kana minal musyrikin, barulah mari ayat inna salati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sebab syahid yang penting di sini adalah tidak ada sekutu bagi Allah. Di sini ayat ni adalah siakul ayahnya dalam bentuk untuk mentakkidkan sifat tauhid pada agama Nabi Ibrahim wajib diikuti. Jadi kalau orang Yahudi mengaku bahawa Ibrahim itu seagama dengan mereka, maka pengakuan itu adalah tidak benar, sebab Yahudi terlibat dengan syirik, Nasara juga terlibat dengan syirik. Sedangkan Nabi Ibrahim walam yakum minal musyrikin, dan juga wa ma kana minal musyrikin, innama ju'ila as-sabtu 'ala alladzina ikhtalafu fihi, bahawa dijadikan hari Sabtu itu terhadap orang yang berselisih padanya. Ini pergi kepada cerita orang Yahudi. Terkata dah siakul ayah, kita tengok cara ayat tu dibawa, dia ada kaitan antara Nabi Ibrahim dengan orang Yahudi. Dijadikan hari Sabtu itu terhadap orang yang berselisih padanya. Maksud ikhtalafu fihi, ikhtalafu fi yaumil jum'ah. Sebab asalnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk diberi kepada pengikut Nabi Musa hari Jumaat, tetapi mereka tidak mahu. Mereka diberi peluang untuk mengambil hari Jumaat sebagai hari yang khusus untuk beribadat, tetapi mereka menolaknya. Mereka memilih hari Sabtu.
Mereka memilih hari Sabtu. Adapun mereka menolaknya dengan sebab mereka tidak mahu ada persamaan antara mereka dengan Nabi Musa. Ada perangai Bani Israel ni, gapo Nabi Musa ya, kalau gitu dia buat gini, kalau suruh gini dia buat gitu. Dia sengaja untuk ikhtilaf. Ini perkara yang dibimbangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya binasalah umat yang terdahulu daripada kamu kerana kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, kerana mereka ni suka banyak bertanya dan juga banyak ikhtilaf, bercanggah dengan nabi-nabi mereka. Jadi bila Nabi Musa beritahu Allah Ta'ala pilih hari Jumaat, dia kata tak sah pun, kami nak hari Sabtu. Tapi bila bagi hari Sabtu, dia punya banyak pula kelentongnya. Dia diuji, mereka diuji dengan hari Sabtu dijadikan hari rezeki melimpah ruah. Di antaranya ialah apa dia? Ikan. Ikan di laut. Itu kisah tu dalam surah Al-A'raf yang telah kita baca dulu, lama dulu. Dalam ayat apa dia? Yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabtu ikan tu mari dengan begitu banyak. Tapi bila hari itu tidak hari Sabtu, tak ada pula ikan. Jadi Yahudi ni dihelah, dia pasal apa dia? Puka jaring pada hari Jumaat. Dia kata kami bukan menangkap ikan pada hari Sabtu. Dia pasal hari Jumaat, lepas tu dia akak hari Ahad. Dia kata kami bukan menangkap ikan pada hari Sabtu. Dia punya satu hiyal, dia guna satu helah. Sebab pada hari Sabtu ikan tu naik begitu banyak. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu